Okey, kita akan mulakan design rumah customer. Okey, yang pertama sekali kita buat dinding dulu. Dinding yang terlibat untuk buat kabinet dapur tu lah. Kita kena naikkan dinding dulu. Jadi nak naikkan dinding, kita just macam ni dulu. Zoom sikit. Okey, zoom. Okey. Kita akan buat dinding dulu 125. Kemudian baru kita akan design kabinet dapur. Kabinet dapur tu kalau design yang simple, tak complicated sangat, sekejap je lah buat. Kalau design yang kena buat kakas apa semua tu memang lambat sikit. Okey, ni buat dinding dulu. Okey, dinding macam biasa, ketebalan dinding 150 mm. Siap plaster. Okey, line-line ni, dan yang ni semua sekali ni line-line tingkap. Tingkap antara dinding dengan tingkap. Nanti lepas naik structure nanti baru nampak. So rumah ni aku tak ingat nak ambil ketinggian dia, tapi kita buat standard ketinggian je lah. Nampak itu macam tinggi juga dalam 11 kaki. Sebab dia customer ni tak buat sampai rapat ke ceiling kabinet dapur. Jadi kalau tak buat sampai ke ceiling, jadi aku tak ambil ketinggian ceiling level daripada lantai ataupun daripada tabletop. Jadi buat standard je, dalam agak-agak je dalam 11 kaki macam tu. So yang ni nampak, yang ni structure yang pertama, dinding dulu. Dinding yang kabinet yang menghadap yang kita nak buat tu lah. Kalau bentuk L lah, kalau bentuk straight je. Tapi yang ini customer ni kabinet dia straight sahaja. Jadi kita buat lantai bawah ni, ni slab bawah. Lepas tu slab, ketinggian daripada slab bawah ke slab atas kena ambil banyak saiz lah. Kalau ketinggian tu berbeza 5 mm pun kena ambil juga. Kena ambil ketinggian yang paling rendah. Jadi ketinggian yang paling rendah 695 mm. Ada dua ketinggian, satu 700 dan satu 695. Jadi kita pakai yang 695. Lepas tu yang ni ketebalan tabletop atas. Semua kena ambil lah. Jadi senang sikit kalau ambil semua saiz, senang nak buat design. Okey, jadi ni tabletop. Ni tabletop atas. Kita tarik dulu lebar tabletop ni. Lebar tabletop ni 590 mm. Sama dengan tabletop bawah. Kalau tabletop atas sama dengan tabletop bawah, jadi pintu dia kita kena offset ke dalam. Kena masuk ke dalam. Kena masuk ke dalam 1 inci. Nanti kita tengok detail design ni macam mana. Ni kita buat mat group. Jadi ni macam tu. Okey, nampak? Ini tabletop rumah customer. Tapi tabletop rumah customer tu nanti kita akan tengok saiz dia ni lah. Daripada atas ni kita ambil daripada saiz atas pun kena ambil juga. Dia 287 saiz pertama, daripada ni daripada dinding ke tempat memasak dia, hob dia. Ini 701. Okey, 701. So yang ni semua kita ambil saiz secara detail.
370. Okey. Jadi kita buat lubang. Yang ni lubang untuk dapur dia, hob. Dalam bahasa Inggeris dipanggil hob, HOB. Yang ni dapur. Lepas tu daripada dapur ke sinki jarak dia 2875 mm. Sampai tu jauh juga dapur dia ni. Ke sinki jauh juga. Jadi sini 900, sinki ni lebar dia 945 mm. Tapi sinki ni dia punya ni 70 je. 70. Yang ni 457. Okey, kita klik. Kita buat macam ni. Set kawan. Macam tu. Okey. Erase. Okey. Okey, yang ni tempat memasak dapur, yang ni tempat yang ni sinki. Okey, jadi lepas tu daripada sinki ni ada jarak sikit lagi, jarak dia dalam 520 mm. Okey, sampai sini je. Terbetul customer sampai sini sahaja. Okey, lepas tu kita buat macam ni. Yang ni masuk ke dalam lagi. Ini bawah masuk dalam lagi. Sebab itu kadang-kadang aku pun kita tarik ukuran yang bawah dulu. Yang penting kaki bawah ni kita dah sebab kita nak buat kabinet bawah. Jadi yang bawah ni je paling penting sekali. Jadi saiz bawah ni 5200 mm. Okey, 5200 mm pergi sampai kat sini. Jadi kita tarik je 5200 mm ni. Sampai situ. So yang ni balance dia kaki lah. Kaki kabinet. Kaki kabinet bawah ni lah. Konkrit dia. Yang siap tie apa semua kat sini. Jadi bentuk dia macam tu. Jadi saiz ukuran customer yang kau ambil kat bawah ni 5200 mm. 5200 mm. Yang paling penting sekali ukuran bawah ni kena pastikan sama lah dengan dalam design ni yang dengan saiz yang kita ambil, sebab sebenarnya kita nak buat pintu yang bawah ni, yang atas ni sebenarnya untuk buat design saja, untuk buat design, tapi kena ambil ukuran detail. Kena ambil daripada dinding ni ke sini, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, semua kena ambil. Jadi senang bila kita masukkan dalam design, kita dah tak payah buat ukuran. Kita senang nak design lah sebenarnya. Jadi daripada dinding ni ke sini, ni tingkap. Ni tingkap 2 daun. 1185. Biasa tingkap ni lebar dia 1200, yang ni 1185. Jadi ini tingkap 2 daun. Tingkap 2 daun ni tinggi daripada sinki, tinggi daripada tabletop 148 mm. Tu tinggi tingkap, kedudukan tingkap daripada tabletop. Lepas tu tinggi tingkap pun kena ambil. Kalau customer tu request untuk buat kabinet dapur sama tinggi dengan tingkap, jadi tingkap kena ambil lah. Jadi height tingkap 1620. Sampai situ. Sampai itu. Jadi kabinet dapur customer sampai ke atas tu. Aku terlupa ambil satu lagi ukuran. Rumah customer ni ada tile dekat dinding. Lepas tu ada plug. Jadi kabinet tu gantung atas plug. Jadi kena ambil plug juga. Plug ni ada kat sini. Dalam area sini ada plug. Jadi kena ambil plug juga. So nanti aku buat plug lah. Yang ni nak tunjuk dekat customer dulu. Nanti kena edit balik. Pasal kena ambil size plug dengan size tie. Sini ada tie dekat atas ni. Tak ingat dah berapa ukuran dia sebab aku terlupa nak ambil. Jadi kena ambil size tie. Tie dekat dinding ni ada tie. Lepas tu kena ambil size plug. Sebab kita nak gantung atas plug, jadi kena ambil ketinggian plug tu. Biasa plug tu ketinggian 5 kaki daripada lantai. Okey, kita anggarkan 5 kaki daripada lantai. Jadi lebih kurang 1,5 meter. Memang itu pun ukur memang 1,5 meter. 1 meter lebih kabinet dapur tu. Lepas tu sini ada plug. Jadi plug turun ke bawahnya.
Plug ni biasa 85 mm. Jarak plug ni pun sebenarnya kena ambil ni. Dah tak ingat apa-apa jarak dia. Tapi nanti kena ambil lah. Tak payah buat lagi, tapi cuma tanda dulu lah. 1500 mm. Okey situ. Satu 1650. 1600 lah. Jadi kita gantung kabinet ni 1600 mm atas plug. Okey, jadi macam ni. Okey, jadi kita design kabinet ni dulu. Kita save dulu. Bila dah naik structure ni, jadi kita save dululah. Kita buat folder. Buat folder baru. Kejap. Kita pergi dekat design customer, buat folder baru. Nama customer ni dekat wakaf tengah. Batu Akib. Jadi ni kita buat tingkap. Kita naikkan tingkap dulu biar nampak cantik sikit kabinet dapur tu. Bila boleh nampak proper sikit ada tingkap semua tu, jadi customer pun faham. Kita naikkan tingkap dulu. Tingkap kita buat macam ni lah, simple je. Tak perlu detail sangat sebab kita bukan nak fokus pada tingkap, cuma ada tingkap. Okey. Jadi kita letak cermin. Kalau detail lagi, tingkap tu bukan design macam ni. Yang ni baru frame. Tingkap tu pun ada frame. Cermin tu pun ada frame. Tapi ni bukan detail lagi. Tapi ni sekadar nak tunjuk pada customer sahaja. Bukannya kita nak buat detail tingkap. Kalau detail tingkap tu lain lah. Buat detail tingkap, kena buat detail betul lah. Kena buat detail untuk tingkap sahaja. Yang ni nak buat kabinet. Jadi untuk buat kabinet, kita tak perlu lukis tingkap yang sangat detail lah. Kecuali kalau kita dah ada library untuk tingkap punya, kita buat detail, kita save dalam tu. Jadi kita ambil kita letak kat dalam ni, lepas tu kita copy paste je. Okey, lepas tu tingkap ni kita groupkan tingkap ni, kita buat group. Lepas tu kita alihkan tingkap ni, lepas tu alih tingkap ni, alih ke sini. Tapi size dia tak sama, jadi kita scalekan balik tingkap ni. Scale ambil kat tengah ni, kita boleh ambil kat sini. Jadi dia bila scale tu dia kena ambil tengah-tengah. Kita ikut line ni. Jadi yang ni sebab tingkap dia ada perbezaan sikit lah. Ni 1180. Yang ni 1000 apa tadi? 1185. Beza 5 mm je. Sekejap. Okey, jadi ni level sebenarnya yang ni 1600 ni level untuk kita gantung kabinet. Tapi ni kat sini ada tie dinding. Tie dinding ni kalau tak silap aku 6 kaki. 1800 rasanya 6 kaki. Tapi nanti aku kena check balik, aku kena ambil balik size tie dinding ni dekat rumah customer. Yang ni tertinggal. Jadi buat je lah, buat dulu untuk nak tunjuk dekat customer. Okey. Yang ni